Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni. Dan insya-Allah kita menyambung lagi perbahasan daripada manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita masih lagi membahaskan tentang berkaitan dengan salah satu daripada cabang agama, iaitu al-iman. Daripada tiga cabang utama, Islam, iman dan ihsan, perbahasan kita masih lagi dalam iman. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung daripada perbahasan beza di antara iman dan juga Islam. Cuma sebelum daripada tu, kita sama-sama dengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni berbunyi, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lan tu'minu hatta tarhamu. Qalu ya Rasulullah kulluna rahim. Qala innahu laysa birahmatin ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatan nas rahmatal 'ammah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, dan hadis ni dinilai sebagai hadis yang sahih. Maksud hadis tu daripada sahabat bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, annahu sami'a, sesungguhnya aku telah mendengar, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, lan tu'minu hatta tarhamu, kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu saling sayang menyayangi. Qalu, maka jawab para sahabat, ya Rasulullah kulluna rahim, wahai Rasulullah, kami semua ini adalah penyayang. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laysa birahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatan nas rahmatal 'ammah. Kata Nabi, kasih sayang yang dimaksudkan bukanlah kasih sayang di antara kalian sahaja, bahkan kasih sayang kepada seluruh manusia dan juga seluruh makhluk. Dalam hadis yang kita dengarkan ni, Nabi sebut, Nabi kata lan tu'minu hatta tarhamu, tidak beriman sehingga kita saling sayang menyayangi ataupun kita saling bersifat dengan penyayang. Bila mana Nabi guna perkataan lan tu'minu, ini bukan sahaja satu hadis yang Nabi gunakan dengan perkataan macam ni, tapi banyak lagi hadis-hadis lain Nabi guna perkataan lan tu'minu, tidak beriman. Saya nak kaitkan dengan perbahasan kita tentang apa yang dah kita sentuh berkaitan dengan iman. Iman ni, kalau kita ingat balik definisi yang dah kita sebut sebelum ni, iman ni ialah kita benarkan dalam hati
kemudian kita ucapkan di lidah dan kita lakukan dengan anggota badan kita. Kita tunjukkan perbuatan tu dengan anggota badan. Al-qasdu, kita niat dalam hati. Kemudian al-iqrar, kita sebut di lidah. Kemudian al-amalu, kita beramal, kita tunjukkan apa yang kita niatkan dan apa yang kita sebutkan. Okay. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut lan tu'minu, tidak beriman. Para ulama sebut sekiranya Nabi sebut dalam hadis tu lan tu'minu, ianya bukanlah bermaksud penafian iman secara keseluruhan. Maknanya kalau orang yang tak buat apa yang Nabi sebut dalam hadis ni, adakah ianya tiada iman walau sebesar zarah pun dalam diri dia? Maka jawab para ulama, bukanlah begitu maksudnya, tapi maksud dalam hadis-hadis yang Nabi sebut tidak beriman seseorang kamu sehingga sekian dan sekian, maksudnya tidak sempurna iman. Maknanya dia punya darjah keimanan dia tu berkurang. Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita percaya iman tu ada banyak bahagian dan ada banyak kedudukan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'una syu'batun. Iman itu ada lebih 60 cabang ataupun 70 cabang. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Al-Baihaqi, dia ada tulis satu kitab nama dia Syu'abul Iman, bahagian-bahagian iman. Daripada kitab Imam Al-Baihaqi yang besar tu diringkaskan oleh seorang tokoh namanya Al-Qazwini. Al-Qazwini dia buat satu buku Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan kepada kitab Syu'abul Iman, yang mana buku tu, buku ringkasan tu dah diterjemah dalam bahasa Melayu kita. Dia beri tajuk 77 cabang iman. Bukanlah nak sebut cabang iman tu cuma 77, mungkin lebih, mungkin kurang. Cuma bertitik tolak daripada hadis Nabi. Nabi kata al-imanu bid'un wa sittun au bid'un wa sab'un. Iman itu 60 cabang atau sekitar 70 cabang. Kalau kita baca buku Al-Qazwini, ringkasan Syu'abul Iman, bahagian-bahagian iman, kita akan tengok daripada cabang iman pertama sampai cabang iman yang ke-77, majoriti benda yang disebut dalam tu ialah berkaitan dengan akhlak. Maknanya nak tunjuk pada kita, antara tanda keimanan seseorang tu ialah seseorang tu berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan tidak ada iman seseorang tu sekiranya dia tidak berakhlak, maknanya kurang imannya bila mana dia tidak berakhlak. Dan itulah intipati bila mana Nabi sebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ai bu'istu liutammima makarim au makanatul iman. Sebahagian para ulama sebut maksudnya situ Allah Ta'ala, Nabi sebut Allah Ta'ala utus aku, tidak diutuskan aku ni melainkan untuk baiki akhlak manusia, yakni baiki keimanan manusia. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutuskan kamu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Maknanya untuk menunjukkan ketinggian dan kesempurnaan iman. Kita tengok daripada hadis yang dah kita baca tadi, saya nak sebut sikit beberapa pengajaran. Tapi kita bukan nak fokus yang ni lah. Tajuk kita malam ni ialah beza antara iman dan Islam. Cuma nak sebut ni sekadar untuk kita dapat tatbik ataupun kita dapat nampak apa yang dah kita sebut minggu-minggu lalu, bulan-bulan yang lepas tentang iman ni kita nampak. Okey, itu perbahasan dia. Itulah attach satu benda yang kita boleh kaitkan bila mana kita baca dalil ataupun kita jumpa nas yang berkaitan dengan iman. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani tadi, Nabi kata lan tu'minu hatta tarhamu, tidak beriman kamu sehingga kamu menjadi penyayang ataupun bersifat dengan sifat yang penyayang. Jawab para sahabat, bila mana dengar hadis ni, Nabi, para sahabat pun jawab. Para sahabat kata, ya Rasulullah kulluna rahim, wahai Rasulullah kami ni sekaliannya rahim. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut sifat Nabi dan para sahabat ni asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat dan juga Nabi, mereka ni dengan orang yang kafir, yakni kafir yang
kuat permusuhannya dengan Islam. Asyidda'u 'alal kuffar, sangat-sangat keras para sahabat dengan orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi kalau sama-sama muslim, mereka ni orang yang sangat rahim ataupun orang yang sangat penyayang. Okay. Para sahabat kata, kulluna rahim ya Rasulullah, kami semua ni rahim. Kenapa tiba-tiba kamu sebut perkataan lan tu'minu hatta tarhamu, tidak beriman sehingga kamu penyayang, sedangkan kami semua ni penyayang? Jawab Nabi pun kata, innahu laisa birahmati ahadikum, sesungguhnya bukanlah rahmat itu ataupun penyayang itu hanya setakat sayang sahibahu, sayangnya kamu terhadap kawan-kawan kamu ataupun sanak saudara kamu, walakinnaha rahmatan linnas, rahmatan nas, rahmatal ammah, tetapi penyayang itu ialah sayang kepada semua manusia dan juga semua makhluk secara umumnya. Dalam hadis ni nak tunjuk pada kita bahawasanya sifat seorang muslim ataupun seorang mukmin itu, ia beriman, dan bila mana ia beriman, dia ada satu bahagian yang namanya penyayang. Sayang pada semua, bukan hanya kepada orang Islam saja, kepada orang yang bukan Islam pun, tapi sayang dengan cara yang betul lah. Bukanlah sayang pada orang kafir yang benci pada Islam dengan kita bermesra dengan dia. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya sayangnya kita sebagai manusia atas nama kemanusiaan. Bila mana dia ditimpa kesusahan, kita kena tolong dia. Itu yang menunjukkan pada kita tentang maksud sayang. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis ni. Yang pertama, para ulama sebut sayang menyayangi antara sesama orang beriman berkait rapat dengan imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya seorang muslim, kalau dia tengok saudara sesama muslim, maka dia akan ada rasa sayang, rasa suka dan rasa selesa bila mana berada dan bersama sesama muslim. Berbeza dengan berada dengan orang yang bukan muslim. Nanti kita akan bahas beza dia macam mana. Okay. Dan itu petunjuk kepada kesempurnaan iman. Yang kedua, tuntutan menyayangi bukan hanya kepada sesama muslim, malah kepada orang bukan Islam juga, seluruh makhluk yang lain, dengan memberi hak mereka sewajarnya. Okay. Sayang sesama muslim itu paling atas, paling tinggi, sebab itu berkait dengan kesempurnaan iman. Maknanya kita suka tengok semua muslim, tidak ada kebencian, dan kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala buang dalam diri kita ni sesama muslim hasad dan juga ghil. Kan kalau kita tengok dalam Quran, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, wahai Tuhan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ni ghil terhadap orang-orang yang beriman, yakni orang-orang muslim. Ini doa yang kita selalu sebut, doa yang selalu kita baca. Okay. Perkataan ghil maksud dia apa? Ghil tu maksudnya ialah hasad, dengki dalam keadaan boleh buat muka yang baik kepada orang yang kita dengki. Dia hasad ni dia ada beberapa tingkatan dia. Pertama, orang yang hasad dengki, yang kalau dia tengok orang yang dia hasad tu, dia tak dapat zahirkan raut wajah yang baik, dia benci. Orang yang dia dengki tu lalu depan dia benci, tak boleh tengok. Normal orang benci macam tu. Orang hasad macam tu normal. Dia ludah tengok kawan yang lalu tu, dia ludah. Normal tu. Hasad dengki yang normal. Okay. Yang kedua yang bahaya ni ialah ghil. Ghil ni ialah hasad dengki, tapi dalam masa yang sama boleh lontarkan ataupun boleh keluarkan muka yang baik. Maknanya kita hasad dengan orang tu, tapi kita boleh buat muka manis dengan orang kawan, dengan kawan tu. Dalam masa yang sama kita berusaha kat mana nak jatuhkan dia. Itu ghil. Ghil ni kita boleh sembang sekali. Kalau orang tu ada ghil dengan kita, dia sembang dengan kita. Nak kemas lagi dia belanja pula, makan, kalau makan sekali. Tapi dalam masa yang sama dia cari kat mana poin aku nak jatuhkan dia. Kalau dia kerja satu jawatan ataupun satu syarikat dengan kita, dia tunggu masa nak fitnah kita. Tapi pagi-pagi, tengah hari boleh makan sekali. Ini ghil. Yang ada benda macam ni kurangnya iman dalam hati mereka, ataupun kurangnya iman pada diri mereka. Okay.
Jadi itu sifat yang seharusnya tidak perlu ada dan seharusnya dibuang bila mana kita duduk bersama-sama dengan Muslim. Yang ketiga, kata para ulama, sifat berkasih sayang adalah fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepada semua makhluk yang bernyawa, bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada binatang. Naluri kasih sayang selalu ada pada manusia, seperti kasih sayang kepada orang tua, orang muda, kanak-kanak serta sesama manusia. Jadi ini kita boleh tengok orang kata apa? Fitrah manusia. Fitrah manusia yang baik, yang tidak rosak, dia mesti tengok mana-mana orang dia akan rasa kesian. Maknanya kita rasa nak tolong orang tu. Itu naluri yang ada dalam diri kita. Okay. Hakikatnya kalau dia jahat dari mana pun, dia tengok orang susah, dia tengok binatang yang sakit, dia mesti ada rasa kesian. Kalau dia jahat pun, sebelum dia pilih untuk buat kejahatan pada orang tu, dia ada rasa kesian. Ataupun dia duk buat jahat dah, tiba-tiba rasa kesian pula tengok orang yang kena kejahatan dia. Itu nak sebut pada kita tentang fitrah yang ada. Dan manusia ni dimuliakan oleh Allah Ta'ala kerana benda tu. Saya dah tengok satu video yang orang sebarkan, wallahu alam video tu betul ataupun tidak, tapi video tu seorang perempuan daripada Maghribi, Morocco. Dia sebut, dia kata dia cerita ada satu kisah seorang syekh tu seorang da'i, seorang pendakwah daripada Morocco ni Maghribi lah hari ni nama dia. Okay. Satu malam pendakwah tu Allah Ta'ala rezekikan dia boleh mimpi jumpa Nabi. Ni bukan mimpi mengarut, cuma dia mimpi. Dalam mimpi tu Nabi beritahu pada dia 3 malam berturut-turut mimpi tu berlaku pada seorang pendakwah tu. Okay. Nabi datang, Nabi beritahu pada lelaki ni, seorang pendakwah ni kita kira ustaz yang mengajar macam-macam lah. Okay. Dia kata, akhbir li fulan ibni fulan, beritahu kepada seseorang ni yang namanya sekian bin sekian, innahu min ahlil jannah, sungguhnya dia daripada ahli syurga. Malam pertama dia mimpi, dia buat tak layan. Malam kedua mimpi sama, malam ketiga pun mimpi sama. Okay. Cuma dalam mimpi tu dia sebut nama kabilah tu bukan kabilah orang Morocco. Kabilah tu kabilah orang yang duduk di Arab Saudi. Jadi pendakwah tu dia buat keputusan, dia pergi buat umrah daripada Morocco pergi ke Arab Saudi, pergi ke Mekah. Tujuan dia nak cari lelaki tu yang Nabi sebut dalam mimpinya, fulan ibn fulan, lepas tu kabilah sekian, saya tak ingat nama dia. Okay. Dia pergi buat umrah dan dia cari. Sampai dia di Mekah, dia tanya mana kampung kabilah, sebab orang Arab ni dia duduk, kabilah dia akan duduk satu kampung, satu tempat, kabilah sekian-sekian. Dia memang perangai orang dia duduk dalam keadaan ahli keluarga yang terdekat. Saya pendek cerita, dia jumpa lelaki tu. Dan orang beritahu ke dia, ni ada satu orang pendakwah terkenal nak jumpa kamu. Okay. Jumpa lelaki tu duduk di pinggir kota Mekah, masih lagi dalam tanah haram, rumah dia. Okay. Maka dia kata, aku ubashiruka, aku berikan berita gembira pada kamu. Apa dia berita gembira tu? Okay. Dia kata dalam mimpi aku datang Nabi beritahu orang yang nama sekian, Nabi suruh aku sampaikan pada dia daripada ahli syurga. Maka lelaki tu pun dia macam histeria sekejap. Dia terkejut dengan sebab dengar apa yang pendakwah tu beritahu. Dia kata, kamu nak tahu aku ni siapa? Dia kata, aku boleh katakan afjarun nas fi hadzal balad, orang paling jahat di negeri ni. Orang tak kenal aku dengan orang baik, melainkan orang kenal aku dengan orang jahat. Aku duduk dalam tanah haram, tapi Masjidil Haram tu setahun sekali pun aku tak pergi. Dahsyat lah. Tuan-tuan jangan ingat perangai tak pergi masjid ni orang yang jauh dari tanah haram. Dalam tanah haram pun ada perangai lagu tu. Dia kata, aku solat tapi muqassirin,
Aku main semangat, aku salat. Aku tak ada semangat, aku tak salat. Dan tak ada semangat aku tu lama berbanding ada semangat. Maknanya kalau mari mood nak salat tu sekejap berbanding mood tak salat tu lagi lama. Dan bila mana orang lain pergi ke Masjidil Haram, aku tak pergi. Cuma dai ni nak tahu apa yang menyebabkan mimpi tu berlaku. Okey. Dia kata kalaulah ada satu kebaikan yang aku nak cerita pada kamu, aku ni berjiran dengan satu orang perempuan janda, armalah. Janda yang baru kematian suami dia tak tinggal apa-apa, tak ada harta. Okay. Aku ni jahat. Kalau aku nak buat jahat, aku keluar pada tanah haram. Tu memang kebiasaan orang-orang Mekah macam tu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok perangai orang Mekah yang biasa-biasa je, dia orang nak buat jahat, dia orang keluar tanah haram. Dia orang takkan buat jahat dalam tanah haram. Bukan zaman ni je, zaman Abu Jahal dulu pun nak bunuh para sahabat, dia orang tak bunuh dalam tu, dia orang akan bunuh kat luar. Sebab dia orang takut kemuliaan tanah haram tu. Sebab tu tuan-tuan tengok yang mari, kalau sebelum COVID-19, yang mari belah-belah Thailand arak daripada Mekah, berani minum arak, balik negeri dia tak berani. Tanya orang mana, orang Madinah mungkin, orang Mekah mungkin, tempat dia tak berani nak buat. Okay. Maknanya itu kebiasaan lah. Okay. Dia kata aku berjiran dengan satu orang armalah, perempuan janda. Okay. Dan aku dengar orang duk cerita dia ni suami dia tak tinggal apa-apa, sehinggalah aku rasa kesian. Dia tu jahat, saya nak sebut naluri tu, keimanan tu ada sikit. Aku rasa kesian dengan perempuan ni, dan aku ambil keputusan, aku beritahu pada dia, selama aku hidup, gaji aku akan bagi dua, separuh untuk kamu tanggung anak-anak kamu, dan separuh aku guna. Dia tu jahat. Okay. Dia kata kalaulah Allah Ta'ala nak tengok kebaikan aku pun, yang tu lah yang ada pun. Solat jarang-jarang, puasa pun jarang-jarang, Masjidil Haram pun aku jarang pergi. Okay, jarang. Cuma ada satu kebaikan, aku kesian tengok perempuan tu. Jadi aku bagi dua, aku buat keputusan, aku bagi dua gaji. Gaji tu aku bagi dua. Okay. Maka kata dai tu, Allah Ta'ala inginkan kebaikan pada kamu. Sekiranya kamu tambahkan lagi kebaikan yang dah kamu buat ni, Allah Ta'ala akan beri kamu lebih orang kata apa, lebih perasaan gembira, sebab dia rasa suka, dia tolong perempuan tu. Akhirnya dia ajak, dai tu dia ajak lelaki tu untuk solat di Masjidil Haram. Dia masuk, dia solat, tapi dia solat tu macam orang yang tak pernah masuk Masjidil Haram, baru first time, walaupun dia tu duduk di tanah Mekah pun. Okay. Dia solat, dia gembira, tawaf sama, sehinggalah pada waktu salat Isyak, orang lain solat, rokok apa semua, sujud yang terakhir dia tak bangun, dengan sebab dia mati dalam sujud dia. Okay. Saya nak sebut apa dia, kalau betul lah mimpi kawan tu dai tu. Okay. Nak sebut pada kita tentang apa, bahagian daripada iman tu Allah Ta'ala tak akan sia-siakan. Okay. Dia ada satu kebaikan, dia suka tolong orang. Kebaikan dia tu mungkin orang-orang tepi rumah tak tahu, sebab orang kenal dia dengan jahat, tapi dia ada kebaikan yang dia buat, iaitu dia bahagi duit gaji, dia sanggup bahagi duit gaji. Yang mana imam pun belum tentu sanggup nak bagi duit gaji, sebab imam di tanah haram ni bukan macam imam tempat kita gaji mahal. Dia orang boleh bagi lebih pada tu lagi. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, itulah fungsi iman. Iman ni dia akan beri kredit pada amalan yang kita buat walaupun kecil. Dia beri kredit. Sebab tu antara syarat dalam hadis yang banyak Nabi sebut, hadis kursi, Allah Ta'ala kata, bila mana hamba tu datang di hari kiamat, aku akan ampunkan kamu walaupun dosa kamu setinggi langit, ananas sama, selama mana kamu tidak mensyirikkan aku akan ampunkan dosa kamu. Jadi nak beritahu pada kita, poin situ ialah yang pertama, iman ni satu benda yang akan menjamin seseorang tu akan dapat masuk syurga, sama ada lambat ataupun cepat. Okay. Dan kesyirikan itu yang akan menghalang seseorang tu akan masuk syurga walaupun dia buat banyak kebaikan. Ini pembeza di antara orang beriman dengan orang kafir. Sebab tu ada orang selalu timbulkan persoalan, di mana keadilan Tuhan kalau orang kafir yang baik, yang suka tolong orang, dia mati masuk neraka juga. Ini soalan yang orang selalu tanya.
Kita jumpa orang-orang kafir yang duk buat kerja kebajikan lebih daripada orang Islam lagi. Dia jadi miskin kerana buat kerja kebajikan. Kalau tuan-tuan tengok, ramai lah orang kafir macam tu. Yang jadi tokoh pun ada. Maknanya sampai tak kahwin kerana buat baik. Okay. Tapi kalau orang kafir tanya kita, ni orang-orang baik ni daripada kalangan kami ni, Tuhan nak letak dia dalam neraka ke kerana dia tidak mengucapkan kalimah syahadah, tapi dia dalam hidup atas dunia ni dia baik, lebih baik daripada orang yang sebut syahadah. Okay. Kita tetap kata dia tak akan dapat masuk neraka. Sebab kita kena tahu, orang kafir yang paling baik atas dunia ni tak akan boleh lawan orang kafir yang bernama Abu Talib. Abu Talib orang kafir paling baik. Paling baik sebab apa? Dia jaga pesuruh Tuhan. Dia bukan jaga orang susah. Dia jaga pesuruh Tuhan supaya tak kena kacau dakwah dia. Tuan-tuan tahu apa yang dia dapat? Dia tak dapat apa-apa melainkan dia dapat keringanan daripada azab neraka, tapi still dalam neraka. Bukan boleh keluar neraka. Kalaulah Abu Talib tu boleh duduk antara syurga dan neraka, kira okey lah sikit kita nak jawab. Mungkin Tuhan akan berilah pelepasan sikit. Tapi dengan sebab Abu Talib telah dibuktikan orang kafir yang paling baik, tak pernah angkat suara. Anak dia pun dia angkat suara kalau dia nak marah, tapi Nabi dia tak pernah angkat suara, tapi tidak menyelamatkan dia. Sahabat pun pernah tanya soalan yang sama kepada Nabi. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada sahabat tanya, apa yang Abu Talib dapat dengan sebab dia backup kamu wahai Rasulullah? Kata Nabi, dia dapat diringankan daripada azab neraka, tapi tidak dapat mengeluarkan dia daripada neraka. Nabi dah sebut benda tu. Maknanya kita kena tahu, orang kafir walaupun dia baik, dia tak akan dapat masuk. Kita kena tahu konsep. Saya nak beri kefahaman kepada semua jemaah yang ada. Okay. Kalau kita jumpa orang kafir yang baik, tapi dia tak masuk Islam, okay, baik dia tu adalah Tuhan akan nilai lah di dunia ni, Allah Ta'ala akan berilah kemuliaan atas kebaikan yang dia buat. Tapi di akhirat dia tak akan dapat apa-apa pun. Hakikatnya seperti itu. Sebab kita kena tahu, syirik pada Allah ni ialah satu benda yang Tuhan tak suka. Tidak disebut dia sebagai dosa yang paling besar, melainkan dengan sebab Tuhan sangat-sangat tak suka orang melakukan kesyirikan. Saya beri contoh pada tuan-tuan. Tuan-tuan ada isteri tuan-tuan baik, tak pernah angkat suara, baik. Apa yang dia buat tak pernah mengguriskan hati, tak pernah. Dia memang sangat baik. Kalau tuan-tuan balik kerja pun makanan dah siap dah, keadaan dia pun sedap mata memandang. Umumnya kata dia isteri yang baik. Okay. Tak pernah buat benda-benda yang menyakitkan hati kita. Apatah lagi nak balah dengan kita pun dia tak pernah cari balah. Tapi dalam masa yang sama dia pergi layan lelaki lain macam dia layan kita kak. Okay. Dia tak pernah angkat suara, tapi kita keluar pergi kerja, dia pergi layan orang lelaki lain. Dia pergi layan. Lepas daripada kita balik rumah, sebelum kita sampai rumah, dia dah balik dah rumah kita. Dia layan kita okey, tapi kita keluar dia layan lain, orang lelaki lain. Okay. Tak pernah marah, tak pernah perbuatan dia menyebabkan kita marah. Okay. Perempuan macam ni tanya suami dia, okey tak perempuan ni? Okey tak perempuan ni? Suami dia akan jawab, tak okey, sebab dia pergi layan lelaki lain. Walaupun dia tak pernah marah ataupun tak pernah buat balah dengan aku, tapi aku tak akan sebut dia perempuan yang baik, sebab dia pergi layan lelaki lain. Dalam istilah yang lebih mudah, dia mensyirikkan aku, dia pergi layan lelaki lain. Dia layan aku dan dia layan juga lelaki lain. Walaupun layanan aku lebih baik berbanding layanan lelaki yang kedua yang dia layan tu, tapi tetap tak boleh terima. Hakikatnya tak boleh terima. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu manusia ni dia pergi sembah benda lain. Dia sembah juga Allah Ta'ala tu, tapi dia pergi sembah juga benda lain. Jadi benda tu Tuhan tak suka, dengan sebab itu hak mutlak dia. Itu hak Allah Ta'ala ke atas hamba-Nya untuk dia diesakan. Jadi itu sebab kita kena bagi jelas benda ni. Kalau orang kafir dia buat baik, betul lah dia buat baik, tapi dalam masa yang sama dia pergi seru benda lain. Okay. Jadi itu pembeza dia. Okay. Jadi itu orang kata apa, dia punya darjat iman. Iman itu akan menjadi penyelamat kepada manusia selama mana dia masih menyimpan walaupun sikit, dan itu akan jadi benteng pada dia untuk kekal dalam neraka. Okay. Seterusnya apa lagi yang disebut ke sini?
Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan kasih sayang adalah sifat memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain dan bersedia bersusah payah mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan kepada orang lain. Daripada hadis yang kita dengar tadi daripada Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi kata lan tu'minu hatta tarhamu, tidak akan beriman kamu sehingga kamu merahmati ataupun menyayangi orang. Ibnu Qayyim kata maksud kasih sayang sini ialah suka beri manfaat pada orang dan kebaikan kepada orang lain dan bersedia untuk bersusah payah untuk beri manfaat pada orang, ataupun kita guna istilah isar. Isar ni maksudnya dia susah untuk orang lain. Tapi isar ni tuan-tuan kena tahu, isar ni dia ada bab-bab yang kita boleh isar dan ada bab-bab kita tak boleh isar. Kita susah payah pada diri kita untuk orang lain dapat manfaat, dia ada tempat dia. Contoh, untuk orang makan ataupun untuk orang dapat lebih sikit daripada bahagian dunia, kita boleh. Tapi kalau untuk bahagian ketaatan, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh kita isar. Sebab tu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dia pernah sebut al-isar fil qurbi makruh. Isar dalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala makruh. Wa ghairuha mahbub, tapi daripada tempat lain okey. Contoh, saf pertama kosong, kita dah duduk dah saf pertama, kita duduk saf pertama, tiba-tiba kita tengok belakang kawan kita sekerja, kita berkata Syekh hentar naik ana duduk saf kedua, tak apa. Tanya sebab apa? Isar, korban, biar kawan tu dapat pahala banyak. Itu tak betul. Tuan-tuan jangan gadaikan peluang dapat pahala, dapat saf pertama tu nak bagi korang. Tuan-tuan duduk kat situ. Itu ialah bab lain. Maknanya itu benda yang kita kena beza. Tapi kalau dia tak makan lagi, kita nak ambil makanan, kita bagi dia makan, itu tak apa. Itu bab yang kita boleh bertolak langsung. Tapi bab-bab yang berkait dengan amal ibadah, kita ada duit dah, cukup dah pergi haji, memang nama kita dah kena pergi haji, tiba-tiba kita bagi ke kawan kita, tak apa, yang tagi dulu nak duduk Malaysia dulu, tak apa. Tak boleh, itu bab ketuntutan, fardu kita kena pergi dulu. Lepas pada tu baru kita nak bagi ke orang apa. Lepas pada tu kita nak bagi. Tapi ini tempat-tempat yang orang kita silap, orang kita kurang nampak. Terutamanya bab saf pertama ni, tengok orang mari ataupun orang mana-mana bagi. Tuan-tuan jangan bagi korang, walaupun orang yang datang tu orang yang besar, dia kena duduk saf belakang, tak boleh. Sebab itu berkait dengan isar yang tak betul, isar yang tidak betul. Sebab Nabi suruh kita berebut dalam bab tu. Nabi kata sekiranya manusia ni tahu pahala pada saf pertama, lastahamu, mereka sanggup ambil undi siapa nak dapat dulu. Jadi ini bab-bab yang kita kena faham kita kena clear dalam bab ni. Jadi bab yang dimaksudkan dengan sanggup bersusah payah untuk beri manfaat pada orang tu ialah bab berkaitan dengan muamalat harian. Tapi ada pun dalam bab orang kata apa, beribadah pada Allah Ta'ala, kalau kita dapat peluang, kita dapat beribadah lebih, kita beribadah. Kita beribadah. Tapi kita kena tahu hak dia. Tapi ini benda-benda yang kita kena clear lah. Ada orang dia amal setengah tempat lain dia tak beramal. Saya nak cerita sikit. Orang tanya pada saya, zaman-zaman saya bawa orang pergi umrah, kalau duduk dalam Masjid Nabawi, boleh solat dalam Raudah dengan solat di saf pertama, mana lagi besar pahala? Soalan ni orang selalu tanya. Sebab tuan-tuan tengok Masjid Nabawi, Raudah dia bukan saf pertama, Raudah dia belakang tu. Orang yang pernah pergi buat umrah dia nampak buat haji. Raudah saf yang keempat, kelima ke belakang. Saf pertama Masjid Nabawi duduk depan. Orang tanya saja, kalau pergi awal Masjid Nabawi, nak duduk dalam Raudah ke nak duduk dalam saf pertama? Jawapan dia macam mana? Benda ni orang pernah tanya pada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Orang pernah tanya pada Imam Nawawi. Imam Nawawi pernah jawab, kalau saya tak silap dalam Majmu' Syarah Muhazzab dia sebut. Al-afdal, yang paling afdal
kita duduk di saf pertama, bukan dalam petak raudhah tu kalau kita salat. Bukan situ. Dan raudhah tu pun sendiri dia ada khilaf di kalangan para ulama. Bila mana Nabi sebut ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, apa yang di antara mimbar aku dan juga rumah aku itu ialah taman daripada taman-taman syurga. Imam Nawawi kata yang Nabi maksudkan apa yang ada di antara mimbarku dan juga rumahku ialah taman daripada taman-taman syurga, maksudnya ialah masjid Nabi, bukan petak tu saja. Sesiapa yang masuk dalam masjid tu, dia dah duduk dalam taman syurga hakikatnya. Kalaulah masjid tu dibesarkan, adakah kita dikira duduk dalam raudhah? Ya, kita dikira duduk dalam raudhah ikut jawapan Imam Nawawi tu. Maknanya kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan masuk dalam masjid, itu sudah dikira raudhah walaupun itu bukan kawasan kapet hijau. Sebab orang kita dia nampak kapet hijau tu. Sebab apa kerajaan Saudi buat situ kapet hijau, yang lain kapet warna lain? Itu hanya tempat sejarah nak tunjuk zaman Nabi dulu masjid besar tu je. Besar tu je masjid. Okay. Tapi pahala sama tau. Pahala lebih pada saf pertama juga, macam mana pun. Dia tak akan lebih dekat kapet hijau tu. Cuma kalau tuan-tuan dapat peluang solat situ, solatlah situ. Tak ada masalah pun. Okey. Cuma sampai nak berebut, sampai bertolak-tolak, tuan-tuan duk rasa macam banyak pahala dah boleh tolak orang, itu cara beribadah yang salah. Jangan bertolak orang situ. Itu antara tempat saya selalu sebut pada jemaah, tapi ada yang muka tak puas hati. Nak kena bawa majmuk syarah muhazzab tu tepek, buat photostat ikut baru puas hati. Okey. Cuma orang dia kurang faham tentang kefahaman raudhah tu sendiri. Okey. Raudhah tu ialah Masjid Nabawi selagi mana dibesarkan. Tapi yang luar tu tak aci, tahu tak? Yang luar yang payung tu bukan tak masuk raudhah lah dalam hadis tu. Kata Imam Nawawi lah, yang dalam dinding. Maknanya masjid tu didindingkan mana? Okey, itu dikira raudhah. Okey. Jadi lepas pada ni kita kena faham, sebab tuan-tuan kena tengok. Ulama yang duk mengajar dalam Masjid Nabawi, dia orang pun tak berebut. Dia orang lagi kenal tempat bersejarah dalam Masjid Nabi tu. Kalau yang duk berebut tu, tuan-tuan tengok siapa? Jemaah daripada Nusantara, India, Pakistan yang duk berebut. Tuan-tuan tak akan tengok JK Fatwa Saudi yang pergi berebut situ. Tak akan pergi, sebab dia orang dah faham dah ilmu tu. Dia orang dah tahu ilmu tu. Dia orang akan duduk di saf pertama. Sebab tu tuan-tuan tengok kalau datang, cuma kita tak perasan lah. Sebab orang-orang yang alim tu dia pakai sama macam orang-orang biasa je sana. Tuan-tuan tengok orang-orang syekh-syekh ke yang mengajar, dia orang akan pergi saf pertama dalam Masjid Nabi. Dia orang tak akan fokus di raudhah tu. Sebab fadilat ialah pada saf yang pertama. Di Masjid Nabi lagi besar lah. 10,000. Kalau Masjidil Haram 100,000. Masjid-masjid kita ni kelebihan dia pada saf yang pertama. Okay. Bila mana kita dapat peluang duduk situ dan jangan bagi ke orang lain. Atas nama istar pun itu ialah salah. Itu salah. Itu tak masuk dalam tarhamu dalam hadis yang kita baca tadi. Kesempurnaan iman. Okay. Jadi itu benda yang kita kena beza. Okay. Jadi kita masuk sikit perbahasan kita ni antara iman dan Islam. Kita dah sebut sebelum ni, iman 3 itulah. Niat dalam hati, sebut di lidah, dan lepas daripada tu amal dengan anggota badan. Islam maksud dia apa? Islam maksud dia ialah kita menyerah diri pada Allah Ta'ala. Okay. Jadi pengarang ni dia sebut pada kita, bila mana dalam Quran, ayat-ayat Quran tu dia ada sebut kadang-kadang sekali iman dan Islam, dan ada kadang-kadang dia sebut iman saja ataupun Islam saja. Okay. Kita nak baca sikit apa yang dia sebut sini. Antara iman dan Islam pada zahirnya terdapat kekeliruan terhadap dua perkataan iman dan Islam. Bahkan ulama berselisihan faham kaitan antara keduanya. Akan tetapi jika dihalusi sedalam-dalamnya dengan merenungkan dalil daripada Al-Quran dan hadis berkenaan penggunaan kedua perkataan ini, kita dapati bahawa perselisihan tadi adalah hanya timbul daripada kefahaman yang tidak menyeluruh terhadap dalil-dalil yang ada. Hasil daripada kajian ini dapat membentuk kaedah-kaedah yang dapat mencantum kehendak-kehendak keseluruhan dalil-dalil yang ada,
dan seterusnya menyelesaikan perselisihan yang telah timbul. Ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang beriktikadkan bahawa pada hakikat yang sebenar tiada terdapat mustahil perselisihan antara nas-nas atau dalil-dalil, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita beri laluan azan dulu. Kita sambung sikit lagi. Bahagian yang kita bincang ni antara iman dan Islam, maksud dia ialah sekiranya kita baca Quran, kita jumpa ayat-ayat yang dalam ayat yang sama tu, ayat tu ada perkataan iman dan ada perkataan Islam. Macam mana nak beza? Bila mana ada kita jumpa ayat-ayat seperti itu? Banyaklah dalil-dalil yang disebut dalam buku ni, agak banyaklah. Cuma dalam Quran ni dia ada ayat-ayat seperti itu. Dia akan sebut iman, dia akan sebut Islam, dan kadang-kadang dia sebut iman saja, kadang-kadang dia sebut Islam saja. Hadis Nabi pun begitu. Okay. Sini dia letak pada kita 3 kaedah. Okay. Jika perkataan Islam itu disebut secara sendirinya, yakni dalam ayat Quran tu, contoh innad dina indallahil Islam, kataan Islam je ada situ, tak ada perkataan lain. Okay. Sekiranya disebut perkataan Islam sahaja, iaitu tanpa menyebut perkataan iman berdampingan dengannya, maka ia bermaksud agama itu keseluruhannya, termasuk perkara-perkara pokok dan juga perkara-perkara cabang. Sekalilah, bila mana sebut saja dalam ayat tu ada Islam, maksudnya dia merangkumi iman juga dalam tu. Bukan serah diri saja, tapi juga merangkumi
serah diri dan juga pengakuan dan juga pengamalan. Begitu juga jika perkataan iman itu disebut secara sendiri, tidak disebut Islam dalam tu. Contoh yang dia beri sini, qalatil a'rabu amanna, bukan. Contoh yang dia beri sini, Allahu waliyul ladzina amanu. Iman situ, amanu situ ialah iman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sampai ke habis ayat tu tak jumpa perkataan Islam, ada iman saja. Okey. Kalau dia sebut iman saja tunggal, tak sebut juga Islam situ, dia punya kaedah pun sama, maknanya ianya merangkumi perkara usul dan juga perkara furu' dalam bab keimanan dan juga dalam bab Islam. Okey. Tetapi jika didapati kedua-dua perkataan iman dan Islam itu disebut sekali, sama ada di dalam sepotong ayat Al-Quran ataupun hadis, maka perkataan Islam yang dimaksudkan dalam ayat itu ialah merupakan amalan-amalan zahir. Maknanya kalau dalam ayat tu kita jumpa, contoh ayat yang diberi sini ialah ayat daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Dia ada dua-dua perkataan tu. Qalatil a'rabu amanna. Okey, situ iman. Kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Okey, iman Islam pun ada dalam tu. Dua-dua perkataan tu ada. Walamma yudkhilul imanu fi qulubikum. Ini nak bagi contoh je. Okay. Bila mana dalam ayat tu dia ada sebut iman dan juga Islam, maksud Islam itu ialah amalan zahir. Solat, puasa, zakat, haji, amalan zahiriah yang dilakukan oleh tubuh badan. Okay. Tapi bila mana perkataan iman dalam ayat tu bermaksud ialah i'tiqad ataupun kepercayaan dalam hati. Mudah saja kaedah dia yang disebutkan oleh para ulama sini, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Itu kaedah yang digunakan oleh para ulama bila mana berpisah perkataan Islam dan iman dalam ayat Quran. Maknanya ayat tu sama ada sebut Islam saja ataupun iman saja, maka maksudnya ialah kedua-dua sekali, amalan zahir dan juga amalan batin. Tapi kalau sekiranya ianya berkumpul dalam ayat tu Islam dan iman, iftaraqa, yakni berbezalah definisi dan maknanya. Kalau Islam maksudnya ialah amalan zahir, kalau iman maksudnya ialah amalan batin. Ini hanya khilaf lafzi saja. Maknanya nak tunjuk pada kita kalau kita baca Quran, sebab apa benda ni dia selit kat dalam buku kita dia letak? Sebab ada orang dia faham dengan fahaman yang berbeza-beza. Sebab tu kita kena tahu, baca Quran semata-mata ni dia tak akan beri kepada kita kefahaman secara menyeluruh. Boleh jadi silap faham. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, ajaran-ajaran sesat yang ada atas muka dunia ni, kalau ajaran sesat tu dia menisbahkan diri pada Islam, tak kira lah Syiah ke Batiniyah ke, yang menisbahkan diri pada Islam, dalil mereka pun Quran, dalil mereka pun hadis. Tuan-tuan tengok kumpulan Batiniyah di Malaysia yang paling terbesar, ajaran kerajaan langit lah, Ayah P. Okay. Tanya sebab apa solat tak menghadap kiblat? Dia tak ada kiblat. Dia orang kata ada ayat dalam Quran Allah Taala sebut fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Jadi tak perlu kiblat. Dia guna dalil Quran. Sebab tu nak faham Quran dia kena ada ilmu asas. Kalau seseorang tu dia pandai bahasa Arab semata-mata, tak pandai bahasa Quran, belum cukup keahlian untuk faham Quran tu. Maknanya dia kena ada ilmu-ilmu lain yang melengkapkan terhadap ilmu kefahaman Quran tu sendiri. Sebab tu dia sebut benda ni, bila mana jumpa ayat Quran yang sebut iman saja, adakah dia fokus pada amalan batin semata-mata? Sebab ayat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, Allah Ta'ala lah yang menjadi wali kepada orang-orang yang beriman, yang telah mengeluarkan orang-orang beriman tu daripada kegelapan kepada cahaya. Sebahagian orang faham ayat ni dalil kata iman saja dah cukup, tak salat tak apa pun okey. Sebab ayat tu dalil menunjukkan bahawasanya perkataan tu iman. Iman ni lah benda dalam hati. Kalau orang tu tak salat, Tuhan dah kata dia akan keluarkan orang yang ada iman walaupun dia tak salat tak apa. Sebab perkataan iman maksudnya ialah
benda yang kita tasdikkan dalam hati saja. Sebab tu dia keluarkan kaedah kalau sebut iman pun dia bukan hanya bermaksud dalaman tapi juga luaran. Maknanya dalil kepada ada iman mesti kena ada Islamnya. Pada ayat tu. Jadi nak kena faham, bagi clear macam tu lah. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah yang seterusnya, kuliah seterusnya kita akan masuk berkaitan dengan ihsan, makam yang paling tinggi sekali lah. Okay. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.